Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Masih lagi isu pembebasan Najib untuk tahanan di rumah. Ini pengakuan Zafrul yang kita tunggu-tunggu. Zafrul kata ada beberapa kesilapan fakta pada affidavit Zahid. Kita tak tahulah mana satu yang betul, mana satu yang tak betul. Tetapi kita perlu melihat pada sumber pertama. Melihat kepada beberapa pendedahan yang kita baca di ruangan Malaysia kini, kita boleh simpulkan bahawa Zafrul merupakan sumber pertama. Apabila Zafrul adalah sumber pertama, maka dengan itu beliaulah yang harus boleh dipercayai dengan lebih tepat, jelas dan akurat. Apabila Zafrul kata ada beberapa kesilapan fakta pada affidavit Zahid, ini menggempar dan betul-betul mengejutkan kita. Bahagian mana yang ada kesilapan fakta itu? Apa isinya? Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Tengku Zafrul Abdul Aziz mengakui melihat affidavit yang dikemukakan Presiden Parti itu, Ahmad Zaid Hamidi, bagi menyokong permohonan Najib Razak mendapatkan kebenaran menjalani hukuman penjara di rumah. Bagaimanapun, Tengku Zafrul menjelaskan ada beberapa kesilapan fakta yang terkandung pada dokumen berkenan. Sehubungan itu, saya telah mengambil langkah untuk mendapatkan nasihat undang-undang yang sesuai dan akan membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk meminta kebenaran bagi memfailkan affidavit saya bagi memperbetulkan beberapa kesilapan fakta yang terkandung dalam affidavit berkenan, katanya dalam kenyataan petang ini. Tengku Zafrul yang juga Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri memberitahu tindakan tersebut bukanlah untuk mempersoalkan merit yang sedang berlangsung. Saya hanya ingin memastikan bahawa fakta sebenar direkodkan dengan betul supaya semua pihak, khususnya Mahkamah Tinggi, dapat menilai kesemua fakta material dengan wajar, katanya. Kata Tengku Zafrul, tindakan diambilnya itu adalah bagi membolehkan keputusan yang adil dan saksama dibuat oleh pihak yang berkenan demi kepentingan semua. Terdahulu hari ini, Ahmad Zaid menyokong dakwaan berhubung kewujudan titah addendum tambahan daripada Yang di-Pertuan Agong agar Najib menghabiskan baki hukuman penjara dengan tahanan di rumah. Selain Tengku Zafrul, ahli Parlimen Bagan Datuk itu turut memetik nama Menteri Besar Pahang Wan Rosti Wan Ismail. Ahmad Zaid menyokong dakwaan itu menerusi affidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April lalu. Timbalan Perdana Menteri itu mendakwa dalam pertemuan di rumahnya pada 30 Januari lalu, Tengku Zafrul memaklumkan kepadanya berhubung kewujudan titah addendum tersebut yang bertarikh 29 Januari 2024. Dalam perkembangan terkini berkaitan, jurucakap kerajaan Fahmi Fadzil mendakwa isu semakan kehakiman yang dikemukakan Najib serta affidavit sokongan Ahmad Zahid tidak dibincangkan dalam mesyuarat kabinet yang dipengerusikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Najib memfailkan permohonan semakan kehakiman pada 1 April lalu ketika menjalani hukuman di penjara Kajang selepas disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan dalam kes rasuah SRC International Sdn Bhd. Menurut affidavit sokongan yang dibuatnya, Najib mendakwa titah addendum dalam pengampunan diraja membenarkan dia untuk menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun dengan tahanan di rumah. Justru dia memohon mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden untuk mengesahkan titah tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi laporan yang mencuit hati, tapi ada kebenarannya, dipetik dari Harapan Daily, menyebut, tak nak sediakan peguam untuk kita ke Saitro Perikatan Nasional, tag nama Muhyiddin dan Wan Faisal. Selepas dipanggil Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk dirakam percakapan, Tentera Cyber Perikatan Nasional nampaknya cuba mendapat perhatian pimpinan tertinggi blok itu. Ia dipercayai untuk mendapatkan bantuan guaman dari pimpinan tertinggi memandangkan mereka penyokong tegar blok itu.
Muhammad Salim Iskandar adalah antara 3 individu yang dipanggil SKMM susulan kandungan yang dimuat naik di media sosial yang didakwa melanggar Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Salim melalui ucapan di X menyebut nama pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Pembangkang Datuk Sri Hamzah Zainuddin dan Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Dalam ucapan itu dia bertanya sama ada antara mereka mahu menyediakan bantuan guaman. Korang tak nak sediakan lawyer peguam untuk kita ke? Atau korang hanya mampu bantu Akmal Saleh yang tak nak bantuan korang? Kata beliau. Tak payahlah wahai politikus, kita adalah pejuang rakyat. Kita hadap jelah, ujar beliau. Saudara-saudara sekalian, sebelum ini Wan Faisal berkata, Armada Bersatu menzahirkan rasa simpati dan bersolidariti ke atas Dr. Akmal Saleh yang ditahan di Sabah susulan isu boikot kekemat. Namun solidariti itu tidak ditunjukkan ketika tentera cyber pro bono mereka dipanggil pihak berkuasa. Wow, ini satu isu, satu pendedahan yang luar biasa. Yang paling kita kagumi ialah apabila salah seorang daripada 3 yang telah dipanggil oleh SKMM yang baru-baru ini dipanggil oleh SKMM ialah yaitu siapa nama dia tadi ya? Muhammad Salim Iskandar. Beliau antara 3 individu yang dipanggil susulan kandungan yang dimuat naik di media sosial yang didakwa melanggar akta. Salim melalui ucapan di X menyebut nama pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Pembangkang Datuk Sri Hamzah Zainuddin dan Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Dalam ucapan itu dia bertanya sama ada antara mereka yang mahu menyediakan bantuan guaman. Agak sedih dan pilu juga membaca hantaran beliau ini apabila beliau kata, korang tak nak sediakan lawyer peguam untuk kita ke? Atau korang hanya mampu bantu Akmal Saleh yang tak nak bantuan korang, katanya. Tapi dengan nada sinis, nada sedih, dengan dia kata, tak payahlah wahai politikus, kita adalah pejuang rakyat, kita hadap jelah, ujar beliau. Sebelum ini Wan Faisal berkata, Armada Bersatu menzahirkan rasa bersimpati dan bersolidariti ke atas Dr. Akmal Saleh yang ditahan di Sabah susulan isu boikot di Kekemat. Namun solidariti itu tidak ditunjukkan ketika tentera cyber pro bono mereka dipanggil pihak berkuasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan besar untuk Parti PAS. Dalam laporan di Harapan Daily menyebut, Presiden PAS wajar mohon maaf mengaitkan Perdana Menteri 10 Anwar Ibrahim dengan Zionis. Ditulis oleh Ahmad Mursi. Selepas tular misi gila, Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim membantu mengeluarkan keluarga saudara Nadir dari Rafah semasa bumi Gaza masih dihujani bom, membuka mata rakyat terhadap kemampuan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Kesungguhan Perdana Menteri Anwar Ibrahim membantu menghentikan kezaliman terhadap rakyat Palestin tidak boleh dipertikaikan lagi seperti diakui sendiri oleh aktivis cinta Gaza Nadir An-Nuri. Katanya, dulu Saddam Hussein dan Erdogan menjadi suara lantang dalam isu ini. Kini giliran Malaysia di bawah Perdana Menteri yang ke-10. Tindakan Perdana Menteri ke-10 mengkritik depan muka pemimpin kuasa besar dunia, Amerika Syarikat dan Jerman, memberi harapan kepada masyarakat antarabangsa agar Malaysia terus ke depan membantu dalam pembebasan Palestin. Umat Islam Malaysia sepatutnya bersatu dalam isu ini dan hentikan tuduhan-tuduhan liar. Pembangkang mengaitkan Perdana Menteri ke-10 dengan Zionis. Pada Mac 2022,
Haji Hadi utus surat kepada pemimpin-pemimpin Islam Timur Tengah untuk menjustifikasi tindakannya berkomplot tebuk atap. Dia menuduh usaha mencalonkan Anwar sebagai Perdana Menteri menggantikan Tun Mahathir dibuat dengan sokongan Amerika Syarikat AS, Eropah, Zionis dan Freemason. Walhal perkara itu merupakan perjanjian yang dibuat sebelum PRU 14 lagi, dan Islam mengajar untuk kita berpegang kepada janji. Haji Hadi yang sedang uzur dan dalam suasana hari raya sewajarnya, dia memohon maaf atas fitnahnya itu dan membuat islah dengan memperbetulkan sikap fitnah pengikutnya. Hal ini memandangkan tindakan-tindakan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim dalam isu Palestin hingga hari ini tidak mampu dia lakukan semasa menjadi duta khas Timur Tengah bertaraf menteri. Hentikanlah mengkritik dan bantulah usaha Perdana Menteri yang ke-10 ini. Berikut antara catatan fitnah Haji Hadi dalam surat kepada pemimpin Islam Timur Tengah. Kemudian setelah PH berjaya mengubah kerajaan dengan kemenangan mereka dalam pilihan raya, berlaku usaha dalaman untuk mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri oleh DAP, PKR dan Amanah bagi mengenepikan Tun Mahathir dengan sokongan Amerika Syarikat, Eropah, Singapura, Zionis dan juga Freemason. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa. Ramai juga yang menyokong supaya Presiden PAS wajar mohon maaf mengaitkan Zionis dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Catatan ini ditulis oleh Ahmad Mursi, dipetik daripada Harapan Daily. Terpulanglah pada Anda semua, apapun pendapat Anda tentang isu ini. Selepas misi gila tular, Perdana Menteri ke-10 membantu mengeluarkan keluarga Saudara Nadir dari Rafah semasa bumi Gaza masih dihujani bom, ini telah membuka mata ramai rakyat Malaysia terhadap kepimpinan dan kemampuan Anwar Ibrahim dalam isu di Gaza. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi keputusan yang pastinya malang untuk Parti Bersatu. Apabila dilaporkan mendesak 6 ahli parlimen bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim untuk meletak jawatan sebenarnya menyalahi undang-undang, itu dikatakan sendiri oleh pakar. Desakan ke atas 6 ahli parlimen bersatu yang sebelum ini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya meletakkan jawatan merupakan satu jenis ugutan yang boleh diambil tindakan undang-undang. Profesor Adjung Dr. Sabirin Jafar berkata demikian, kenyataan beberapa pemimpin bersatu khususnya Ketua Penerangan parti itu, iaitu Razali Idris, boleh dianggap mengganggu tugas wakil rakyat di bawah Kanun Keseksaan Akta 574. Pada pendapat saya, perlakuan Ketua Penerangan Bersatu menyalahi Seksyen 124 Kanun Keseksaan kerana ia merupakan cubaan mendorong atau memaksa 6 ahli parlimen supaya menahan diri daripada menjalankan tugas. Ketua Penerangan Bersatu juga telah melakukan kesalahan di mana beliau secara langsung atau tidak langsung melakukan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen, katanya dalam satu sidang media di Kuala Lumpur hari ini. Dia berkata demikian ketika mengulas kenyataan pemimpin bersatu terhadap 6 ahli parlimen parti itu yang kini menyokong Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Mengulas lanjut, Dr. Sabirin yang juga bekas Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya berkata, dia tidak berhasrat menyentuh perkara melibatkan politik kepartian. Tujuan saya membuat penjelasan ini adalah untuk memberikan sudut pandang perundangan berkenaan isu yang bersangkutan dengan amalan demokrasi berparlimen serta peruntukan jenayah yang berkaitan dengannya, ujarnya. Menurut beliau, Kanun Keseksaan Akta 574 telah dipindah melalui Akta Kanun Keseksaan Pindaan 2012 Akta 1430 yang telah memasukkan seksyen-seksyen baru 124B hingga Seksyen 124N pada tahun 2012 yang bermakna
pihak yang mengganggu dan mengugut ahli parlimen boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sebelum ini, Razali berkata surat akan dihantar kepada 6 ahli parlimen bersatu dan jika mereka tetap menyokong Perdana Menteri, keahlian mereka akan gugur secara automatik. Dr. Sabirin berkata pernyataan-pernyataan di atas tidak seharusnya dianalisis secara berasingan, tetapi harus dilihat dalam konteks pernyataan yang diutarakan Razali sejak bulan Februari lalu, di mana mereka dipanggil tari barut dan tidak dipelawa untuk menghadiri mana-mana upacara bersatu. Tambahan pula, Razali turut menyatakan bahawa 6 ahli parlimen ini diibaratkan sudah mati. Kata-kata yang kesat begini jelas menggambarkan malafaide dalam pelakuan kepimpinan bersatu. Secara tuntasnya, saya berpendapat bahawa kepimpinan bersatu khususnya Ketua Penerangan telah menyalahi Seksyen 124, 124B dan 124C Kanun Keseksaan. Sekiranya terdapat laporan polis berkenaan pelanggaran seksyen-seksyen tersebut, pihak PDRM perlulah membuat siasatan segera, katanya. Untuk rekod, pada 2 Mac lalu, Bersatu meluluskan pindaan perlembagaan parti itu bagi melucutkan keahlian parti bagi wakil rakyat yang menyokong mana-mana pihak bertentangan dengan parti. Keputusan itu dibuat dalam Mesyuarat Agung Luar Biasa EGM dengan perwakilan parti sebulat suara menyokong usul untuk meminda perkara 10 perlembagaan bersatu. Setakat ini, 6 ahli parlimen dan seorang adun bersatu telah menyatakan sokongan kepada kepimpinan Anwar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pertanyaan paling luar biasa timbul hari ini. Kenapa kerajaan sembunyi titah tambahan? Itu soal Peguam Najib. Peguam Najib Abdul Razak menuntut kerajaan menjelaskan dakwaan mereka menyembunyikan kewujudan titah tambahan yang di Pertuan Agong yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu menghabiskan hukumannya di bawah tahanan rumah. Muhammad Safi Abdullah berkata demikian kepada media di perkarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Safi berkata dia menghantar berpucuk-pucuk surat kepada pelbagai menteri termasuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim tetapi tidak mendapat sebarang balasan. Tiada siapa boleh sembunyikannya. Ini titah arahan yang di Pertuan Agong, katanya. Safi sebelum itu menghadiri pendengaran dalam kamar kes semakan kehakiman untuk mendapatkan kebenaran bagi menguatkuasakan titah tambahan diraja itu. Mahkamah menetapkan tarikh 5 Jun ini untuk membuat keputusan terhadap permohonan itu, dedah Safi. Najib kini ditahan di penjara Kajang. Najib pada 3 April lalu memfailkan semakan kehakiman supaya mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden mengesahkan kewujudan titah tambahan itu. Najib mendakwa bahagian tambahan itu dikeluarkan oleh Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada 29 Januari lalu, sehari sebelum Baginda menamatkan penggal pemerintahannya. Titah tambahan itu didakwa diberikan bersama pengurangan hukuman penjara daripada 12 kepada 6 tahun serta denda daripada 210 juta kepada 50 juta. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen daripada netizen mengatakan sepatutnya, kata mereka, adalah penerangan yang lebih jelas selepas ini. Dan ada juga yang bertanya, kata mereka, kenapalah mereka sangat hairan. Perbicaraan Najib daripada awal sampailah sekarang amat cerewet, kata mereka. Yalah, manakah tidak cerewet kan? Mereka, Najib tu nak bebas juga. Seperti anda lah, kalau anda berada pada kedudukan Najib, anda pun akan cerewet macam itu juga. Dan anda akan membuat apa-apa saja tindakan untuk dapat dibebaskan dan dapat dibuktikan tidak bersalah. Namun demikian, sudah terbukti Najib bersalah melalui keputusan mahkamah dan sepatutnya beliau menjalani penjara sepenuhnya di penjara Kajang. Tetapi oleh kerana adanya isu yang panas ini sekarang, maka menjadi persoalan ialah adakah pada 5 Jun ini akan ada keputusan yang mengejutkan kita semua? Adakah pada 5 Jun ini Najib akan dibebaskan?
Itu persoalannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Politik Malaysia hari ini betul-betul membuatkan ramai pemerhati menjadi stres. Ramai pengikut-pengikut politik, peminat-peminat politik di Malaysia hari ini jadi stres. Tak tahulah kenapa mereka jadi stres, kenapa kami jadi stres. Mungkin gara-gara isu pendedahan demi pendedahan yang luar biasa. Ramai netizen yang paling terkesan ialah para pengikut politik yang sudah gembira kerana banyak perkara isu berkaitan penyelewengan wang negara dapat diselesaikan oleh Anwar Ibrahim. Tetapi kali ini lain pula ceritanya apabila kes Najib makin panas semula. Adakah persoalan kali ini ialah Najib akan berjaya dibebaskan dalam masa terdekat ini? Hari ini yang paling gempar ialah apabila Zahid buat satu pengakuan yang paling luar biasa. Zahid yang merupakan timbalan Perdana Menteri Malaysia di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim tiba-tiba buat pengakuan yang tak pernah kita jangkakan, yaitu berkaitan dengan perintah ataupun tuntutan supaya Najib bin Razak dapat penahanan di rumah dan dikeluarkan daripada penjara Kajang dan menjalani baki penjaranya di dalam tahanan rumah. Ini betul-betul membuatkan ramai netizen agak bengang pada hari ini. Ini apabila Zahid mengaku bahawa titah diraja memang ada, saya sudah baca, kata Zahid Hamidi. Tetapi selepas itu, ada lagi berbagai-bagai persoalan timbul apabila Zafrul membuat kenyataan bahawa ada kesilapan fakta. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menyokong dakwaan Najib Razak berhubung dakwaan kewujudan titah addendum, iaitu tambahan agar dia menghabiskan baki hukuman penjara dengan tahanan di rumah. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO menyokong dakwaan itu menerusi afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April lalu. Dia mendakwa dalam pertemuan di rumahnya pada 30 Januari lalu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz memaklumkan kepadanya berhubung kewujudan titah addendum tersebut yang bertarikh 29 Januari tahun 2024. Saya sesungguhnya percaya bahawa untuk tempoh masa yang mencukupi, saya melihat dan membaca titah addendum dan saya melihat dengan jelas semua kandungannya dan bahawa ia merupakan sebahagian daripada proses pengampunan pemohon iaitu Najib yang merupakan tambahan kepada titah utama kedua-duanya bertarikh 29 Januari 2024. Justru saya dengan ini mengesahkan kewujudan titah addendum bertarikh 29 Januari 2024 yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Saya juga percaya selain saya dan Tengku Zafrul, anggota kerajaan yang lain telah melihat titah addendum tersebut. Secara khusus saya sedar bahawa Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail juga telah melihat salinan titah addendum dan boleh mengesahkan perkara sama menurut Zahid Hamidi. Pada 4 April lalu, Safi memaklumkan seorang saksi penting dijangka memfailkan afidavit bagi menyokong semakan kehakiman Najib untuk menghabiskan baki tempoh hukuman penjara 6 tahun dalam kes rasuah SRC Internasional berjumlah 42 juta dengan tahanan di rumah. Dia memohon kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman bagi pelaksanaan apa yang didakwa sebagai titah addendum tambahan yang di Pertuan Agong yang dikaitkan dengan keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara 12 tahun kepada 6 tahun dan denda daripada 210 juta kepada 10 juta terhadapnya. Najib memfailkan permohonan semakan kehakiman pada 1 April lalu ketika menjalani hukuman di penjara Kajang dalam kes rasuah SRC Internasional. Menurut afidavit sokongan yang dibuatnya, Najib mendakwa titah
addendum tambahan dalam pengampunan diraja membenarkannya untuk menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun dengan tahanan di rumah. Justru dia memohon mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden untuk mengesahkan titah tersebut. Dia turut memohon perintah mahkamah agar responden bukan sahaja mengesahkan perkara itu, tetapi dengan serta-merta mengeluarkan pemohon daripada penjara Kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur, di mana pemohon akan meneruskan hukuman penjaranya di bawah tahanan di rumah. Dia turut memohon perintah Mandamus agar responden memberikan versi asal addendum diraja tersebut, kos dan apa-apa relief yang dirasakan sesuai oleh mahkamah. Dalam afidavit sokongannya pula, Najib mendakwa haknya terjejas dan dilanggar oleh responden dengan mengabaikan pertanyaannya berkenaan dakwaan bahagian tambahan tersebut. Dakwanya tindakan responden mengabaikan permintaannya merupakan pelanggaran terhadap hak asasinya di bawah Perlembagaan Persekutuan, selain bersamaan dengan penghinaan kepada agama. Dia turut mendakwa responden cuba menyembunyikan kewujudan bahagian tambahan itu. Pada 4 Mac lalu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan Najib tiada dalam senarai banduan yang akan menjalani hukuman penjara menerusi tahanan di rumah. Dia memberitahu Malaysia Kini bahawa program pelepasan banduan secara berlesen hanya menyenaraikan tahanan yang menjalani hukuman penjara kurang dari 4 tahun, warga emas, wanita hamil dan orang kurang upaya OKU. Najib tidak masuk senarai itu, katanya. Pada bulan itu juga, Harian Metro melaporkan Kementerian Dalam Negeri bersetuju secara prinsip untuk inisiatif tersebut bertujuan mengurangkan kesesakan di penjara, bukan untuk disalahgunakan oleh pemimpin yang disabitkan kesalahan. Saifuddin juga menolak dakwaan dasar tahanan rumah bertujuan untuk membolehkan Najib menjalani baki tempoh hukuman penjara dengan selesa, menyifatkannya sebagai berniat jahat. Beberapa komen daripada netizen menyatakan walaupun Najib berjaya dalam permohonannya dan ditahan dalam rumah, percayalah UMNO takkan meningkat sokongan orang Melayu. Terus terpalit dengan isu Najib dan Zahid, sebagian besar orang Melayu setuju Najib dengan kesalahannya dipenjarakan terus di Kajang. Ada lagi komen daripada netizen di Malaysia Kini, kata kalau nak tanya yang salah tu nak bagi kepada siapa, kata Golden Gecko. Seorang lagi kata, beliau kata inilah sudah dibagi betis, nak paha lagi, kata mereka. Saudara-saudara sekalian, ada yang bertanya mengapa Najib boleh dapat hukuman di rumah. Itu adalah antara pertanyaan netizen yang sebenarnya secara logiknya boleh ditanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.